Kini, 3 negara majoriti Muslim yang paling berkuasa di dunia baru sahaja menandatangani Pakatan Pertahanan Bersama. Dan masa penandatanganan ini amat syarat implikasi. Arab Saudi, Turki, dan Pakistan telah berkumpul di Mekah, yaitu kota paling suci dalam Islam, untuk menandatangani perjanjian yang menyatakan bahawa serangan ke atas mana-mana satu daripada mereka akan dianggap sebagai serangan ke atas ketiga-tiganya. Bersama-sama, mereka membawa tentera kedua terbesar NATO, senjata nuklear, dan rizab minyak terbesar di dunia ke meja rundingan. Dan mereka mengatakan bahwa langkah ini bukan ditujukan kepada Iran, tetapi Republik Islam itu hampir pasti tidak yakin. Wartawan kanan kami, Ariel Osran, ada maklumat lanjut. Satu pakatan pertahanan baharu yang boleh mengubah keseimbangan kuasa di rantau ini. Pada hari Jumaat, para pemimpin Turki, Arab Saudi dan Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama Mekah yang bertujuan untuk memperkukuh pencegahan kolektif terhadap sebarang tindakan pencerobohan. Dengan Turki yang memiliki angkatan tentera kedua terbesar dalam NATO, Pakistan dengan senjata nuklearnya, dan Arab Saudi sebagai pengekspor tenaga utama, bersama-sama kekuatan politik, ketenteraan, dan kuasa tenaga pakatan ini tidak dapat dinafikan. Ketiga-tiga negara berkata bahawa pakatan ini bukan ditujukan kepada Iran atau mana-mana negara lain. Tetapi Tehran mengeluarkan sindiran kepada Riyadh dengan mengatakan bahawa seperti mana pangkalan AS tidak membawa keselamatan kepada kerajaan itu, bergantung kepada petikannya, balaci Amerika juga tidak akan membawa keselamatan kepada mereka. Negara-negara di rantau ini berasa tidak selesa kerana sifat jaminan keselamatan AS yang tidak dapat dijangka atau tidak boleh dipercayai. Tetapi AS masih amat diperlukan untuk pihak-pihak serantau, terutamanya bagi negara-negara teluk. Jadi, dalam hal ini, saya tidak fikir AS memandang perkara ini secara sangat negatif. Memandangkan 3 negara yang bergabung ini adalah rakan AS di rantau tersebut. Perjanjian itu juga merangkumi klausa seperti Artikel 5 NATO yang menyatakan bahawa sebarang serangan ketenteraan terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai serangan terhadap kesemua mereka. Dan ada kemungkinan bahawa Mesir juga mungkin akan menyertai pakatan itu pada masa akan datang. Tetapi buat masa ini, ia menyatukan 3 angkatan tentera terkuat dari negara-negara yang dipimpin Sunni di rantau ini pada waktu ketegangan Sunni Syiah yang semakin memuncak akibat Perang Iran, dan ia telah ditandatangani di Mekah, tempat paling suci dalam Islam. Sebagai penjaganya dan tuan rumah majlis menandatangani perjanjian itu, Arab Saudi jelas merupakan penerima manfaat utama perjanjian tersebut. Ia mempunyai persamaan dengan Artikel 5 NATO. Tetapi kita perlu lihat bagaimana ia akan dilaksanakan apabila salah satu pihak ini menghadapi serangan. Dan kemungkinan besar Arab Saudi kemungkinan besar akan menjadi ujian pertama, memandangkan serangan yang telah dihadapinya baru-baru ini sama ada oleh Houthi atau anda tahu seperti Iran atau kumpulan yang sehaluan dengan Iran di Iraq. Jadi kemungkinan besar perkara ini akan lebih diperhatikan dalam kes Arab Saudi. Tetapi ini bukanlah NATO Arab seperti yang segera digelar oleh sesetengah pengulas. Walaupun terdapat perjanjian kerjasama strategik yang ditandatangani antara Pakistan dan Arab Saudi pada September 2025, ia tidak menghentikan berbulan-bulan tindakan Iran, serangan Houthi dan milisia Iraq terhadap kerajaan itu. Islamabad tidak mengambil bahagian dalam serangan ke atas Houthi dan Turki juga tidak mungkin akan berbuat demikian. Pakatan itu telah diuji hanya beberapa jam selepas ia ditandatangani. Sementara Houthi terus menyasarkan kemudahan tenaga Arab Saudi. Tiada negara lain setakat ini yang datang membantu Riyadh. Bagi Israel, walaupun mereka mungkin memperkecilkan keberkesanan dan kemungkinan pakatan itu, blok tersebut berkemungkinan menjadi pesaing untuk mendapatkan perhatian Presiden Trump yang berkemungkinan melemahkan pengaruh Israel di Washington. Baiklah, bersama kita sekarang ialah Sarjana Timur Tengah, Dahlia Ziada, dan Aditya Rajkul, Editor Eksekutif Kanan untuk Keselamatan Negara dan Hal Ehwal Strategik di NDTV. Beliau bersama kita dari India. Saya ingin mengalu-alukan Anda berdua kerana sudi bersama kami. Dahlia, saya ingin bertanya kepada Anda, pakatan ini telah ditandatangani di Mekah. Itu adalah kota paling suci dalam Islam. Ia menyatukan Turki, Arab Saudi, Pakistan dengan sejenis klausa pertahanan bersama, gaya Artikel 5. Tetapi beberapa jam selepas penandatanganan, puak Houthi menyerang kemudahan tenaga Arab Saudi dan baik Turki maupun Pakistan tidak datang membantu Riyadh. Jadi saya rasa persoalannya ialah sama ada ini benar-benar satu pakatan pertahanan atau sekadar satu kenyataan politik yang rumit yang sebenarnya mula terlerai sebaik sahaja ia diuji. Ya, terima kasih Natasha dan saya gembira dapat bersama Anda dan tetamu Anda dari India. Sebenarnya, apa yang kita saksikan sekarang bukanlah semestinya satu pakatan anti-Iran seperti yang dipromosikan.
Jangan lupa bahwa dua pihak dalam pakatan ini, Pakistan dan Turki, sudah pun menjadi sekutu dengan Iran dan telah bekerja sama rapat dengan Iran selama beberapa dekad, termasuk kerjasama ketenteraan dan sebagainya. Jadi, sukar untuk menggambarkannya sebegitu, tetapi kita boleh memahaminya dengan lebih baik jika kita melihatnya dari perspektif Arab Saudi. Arab Saudi berasa seolah-olah terdedah kepada semua serangan yang sedang berlaku sekarang. Ia sangat kecewa dengan Amerika Syarikat yang sentiasa bertindak sebagai pelindung utamanya. Ia tidak lagi begitu. Amerika Syarikat kini sibuk dengan isu-isu lain. Kekecewaan terbaru di Arab Saudi juga berlaku selepas perjanjian nuklear yang sepatutnya berlaku antara Arab Saudi dan Amerika telah diletakkan syarat untuk menandatangani perjanjian Abraham. Jadi, Arab Saudi merasakan ia perlu bergerak ke hadapan dengan mengambil langkah berjaga-jaga terhadap perubahan susunan serantau dengan memiliki kuasa pencegah atau payung pencegah, lebih kurang begitu, dalam bentuk kuasa nuklear Pakistan dan keupayaan ketenteraan maju, serta industri ketenteraan Turki. Jadi, inilah sebenarnya, saya percaya, cara terbaik untuk menggambarkannya. Aditi, saya ingin beralih kepada awak sekarang. Pakistan ialah sebuah negara bersenjata nuklir yang juga merupakan salah satu jiran Iran, penantara utama, seperti yang kita lihat dalam rundingan Amerika Syarikat Iran ini, dan kini merupakan ahli pengasah Sepakatan Pertahanan Sunni dengan klausa pertahanan bersama. Bagaimana India melihat penyertaan Pakistan dalam pakatan ini? Baiklah, pertama sekali, apa yang perlu kita fahami ialah dua objektif utama Pakatan Baharu ini ialah pertama, pencegahan, dan kedua, mewujudkan semacam message politik atau naratif baharu. Berlatar belakangkan konflik yang sudah berlarutan lebih 5 bulan di seluruh Timur Tengah. Kini, terdapat pakatan-pakatan baharu yang sedang terbentuk di bahagian dunia ini. Sudah tentu, di seluruh Asia, di Asia Barat, melalui peluru dan peluru berpandu yang ditemui. Tetapi, jika kita melihat sejarah dan secara tradisional, jika kita melihat pakatan dan perjanjian yang serupa, yang mempunyai klausa bahawa jika terdapat serangan ke atas satu negara, ia akan dianggap sebagai serangan ke atas semua yang lain. Pada masa lalu, saya boleh katakan sekitar 75 hingga 80 tahun yang lalu, kita tidak pernah melihat mana-mana negara menyerang negara lain berdasarkan perjanjian atau pakatan seperti itu. Satu-satunya pengecualian mungkin pada tahun 1939 apabila UK mengisytiharkan, anda tahu, konflik dengan Jerman apabila tentera Hitler cuba mencetuskan dan mengumumkan pencerobohan serta serangan terhadap Poland. Sejak itu, kita tidak pernah melihat apa-apa lagi. Dan jika setahun kebelakangan ini boleh dijadikan ukuran, kita jelas tahu bahwa Arab Saudi dan Pakistan mempunyai perjanjian yang serupa. Pakistan memang menghantar tenteranya ke beberapa pangkalan di Arab Saudi, tetapi kita tidak pernah melihat Pakistan melepaskan satu pun peluru berpandu atau sebutir peluru, sama ada terhadap Iran atau terhadap puak Houthi. Jadi dari segi praktikaliti atau syarat-syarat yang telah ditetapkan itu tidak jelas. Kerana sekali lagi, jika mahu ada unsur pencegahan, anda perlu dedahkan keseluruhan dokumen itu kepada umum. Tetapi keseluruhan dokumen itu bukan untuk umum. Ia tidak boleh dilihat. Jadi ini seolah-olah satu naratif yang sedang dibentuk. Satu lagi perkara terakhir yang saya ingin nyatakan ialah Pakistan juga dikenali sebagai tenaga keganasan global. Sekarang di mana-mana pun, sekurang-kurangnya sehingga kini, adakah kita tahu bahawa terdapat klausa yang menyatakan bahawa keganasan oleh Pakistan akan dipertahankan melalui peluru dan peluru berpandu Turki dan Arab Saudi? Sebaliknya, India sedang memerhati perkara ini dengan sangat teliti dan rapat. India mempunyai kerjasama yang sangat kukuh dengan Arab Saudi dalam Pakatan Sunni ini, seperti yang anda tahu. Dan saya rasa apabila kita melihat hubungan ekonomi dan perniagaan, saya rasa Arab Saudi mempunyai rakan kongsi yang jauh lebih boleh dipercayai di India berbanding Pakistan. Dan itu adalah perkara yang telah disedari oleh Arab Saudi. Akhir sekali, jenis serangan dalam 6 bulan terakhir yang kita lihat terhadap Arab Saudi oleh Iran dan Houthi, kita tidak melihat sebarang tindakan atau langkah sedemikian diambil oleh Pakistan sama sekali. Di satu pihak, Pakistan cuba untuk menjadi pendamai global melalui Iran. Di pihak lain, ia cuba membina hubungan dengan Arab Saudi. Ia lebih kepada naratif daripada sesuatu yang strategik atau geopolitik. Betul. Saya ingin kembali kepada Anda, Dahlia. Mari kita bincangkan tentang Turki sedikit di sini. Turki adalah ahli NATO dengan tentara kedua terbesar dalam NATO dan kini pada masa yang sama merupakan sebahagian daripada Pakatan Pertahanan Mekah yang berasingan di sini. Anda tahu, kita telah melihat Turki menjadi orang tengah antara Amerika Serikat dan Iran, menjadi tuan rumah kepada Hamas, mengancam Israel, menjual senjata kepada sekutu NATO Eropa. Dari perspektif hal ehwal strategi, adakah Turki coba menjadi segala-galanya kepada terlalu banyak pihak yang berbeza sehingga ia sebenarnya menggugat kestabilan pakatan yang disertainya? Malangnya, Natasha, kepimpinan Turki tidak menyembunyikan siapa mereka, kecuali pihak antarabangsa.
Masyarakat antarabangsa enggan mengakui bahawa Turki yang mereka kenali ketika mereka memasukkannya ke dalam Pakatan NATO beberapa dekad lalu bukanlah Turki yang sama seperti yang kita lihat hari ini. Turki yang kita ada hari ini di bawah kepimpinan Presiden Erdogan menyokong keganasan, menyokong kumpulan seperti Hamas secara terang-terangan dan terbuka tanpa rasa malu. Dan sebenarnya bukan sahaja menawarkan mereka payung politik atau sokongan politik, tetapi dalam beberapa keadaan ia sebenarnya campur tangan terhadap orang yang tidak bersalah seperti orang Kurdi di utara Syria dan Iraq dan sebagainya dan memusnahkan kehidupan mereka. Jadi Turki sangat aktif malah di luar sempadannya dalam menyokong kumpulan pengganas di seluruh rantau dan juga di luar. Jadi sudah tentu ini menimbulkan persoalan besar tentang di mana sebenarnya Arab Saudi bersetuju dengan Turki dan Pakistan mengenai topik utama ini. Seperti, adakah Arab Saudi sanggup sebagai contoh membiayai aktiviti ketenteraan Turki terhadap orang Kurdi? Jika Turki mahu mempertahankannya sebagai tindakan mempertahankan diri, bagaimana? Ini akan menyebabkan rantau itu menjadi lebih tidak stabil dan melihat Arab Saudi sebagai musuh kepada sebahagian negara Timur Tengah Arab seperti Irak dan Syria serta penduduk Kurdi di sana. Jadi, terlalu banyak persoalan, tetapi sekali lagi, saya percaya perspektif Arab Saudi lebih kepada melindungi diri sendiri, menunjukkan kepada dunia bahawa tidak, kami tidaklah begitu terdedah seperti yang anda fikirkan. Dan juga, mungkin ini adalah peluang untuk Arab Saudi, kerana jika kita ingat bahawa Pakatan Mekah ini telah dirundingkan mengenai butiran teknikal selama kira-kira 2 tahun sekarang. Ini mungkin dimulakan oleh keinginan Arab Saudi untuk mengambil tempat yang telah dikosongkan oleh Iran di bawah kempen ketenteraan yang diketuai oleh Israel terhadap Iran selepas peristiwa 7 Oktober. Jadi mungkin inilah yang kita lihat sekarang dan bukan diharapkan tidak memberi kuasa kepada pihak yang salah seperti Turki dan Pakistan dengan wang Arab Saudi. Baik, Aditi, saya ingin beralih pada awak sekarang dan bercakap sedikit tentang peranan Israel dalam semua ini. Jelas sekali, dan bukan sahaja Israel, saya rasa penting untuk bercakap tentang Amerika Syarikat juga di sini. Kerana Iran jelas telah menyebut pakatan itu sebagai bergantung kepada orang suruhan Amerika. Tetapi pakatan ini dibaca oleh sesetengah pihak sebagai isyarat bahawa Teluk sedang membina struktur keselamatan mereka sendiri kerana mereka tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada Washington. Adakah awak pertama fikir sekali dia bahawa memang ini buat begitu, teruskan? ya? Teruskan. Awak tahu pertama sekali ada seni bina keselamatan baru yang sedang berkembang di seluruh Timur Tengah. Ada rakan baru, sekutu baru yang sedang terbentuk. Tetapi satu perkara, sudah tentu, Amerika Syarikat semakin kurang boleh diharapkan dengan keadaan yang berlaku sekarang. Contohnya serangan yang dihadapi oleh Arab Saudi. Atau contohnya Kuwait. Awak tahu, dan beberapa negara lain di rantau itu termasuk Bahrain. Dan awak tahu, bagi Israel, saya rasa ini adalah perkembangan yang membimbangkan. Kerana di satu pihak, tidak ada fleksibiliti atau sebaran isyarat yang positif berkaitan perjanjian Abraham. Dan bagaimana proses penormalan dengan Arab Saudi akan berlaku. Sudah tentu, ada beberapa desas-desus tetapi tiada apa-apa yang jelas, yang benar-benar telah muncul. Kedua, saya rasa bagi Israel, ini adalah perkembangan yang membimbangkan kerana beberapa ahli politik Israel dalam 6 bulan terakhir telah menyatakan bahawa Turki adalah Iran yang baru. Naftali Bennett berkata begitu. Dan selain daripada itu, terdapat perkembangan mengenai Pakistan, di mana dalam 3 tahun terakhir, sejak serangan pengganas kejam pada 7 Oktober di selatan Israel, kami telah melihat ramai pemimpin Hamas melawat Pakistan. Lebih daripada 3 dozen lawatan seperti itu telah dibuat, bukan sahaja untuk mungkin bertemu dengan Deep State Pakistan, tetapi juga kumpulan pengganas yang diiktiraf di peringkat global seperti Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Muhammad dan Hizbul Mujahidin, yang diberikan ruang selamat, perlindungan selamat dan tempat perlindungan selamat oleh Deep State Pakistan. Jadi, ini adalah perkembangan yang membimbangkan untuk Israel, tetapi saya rasa Israel juga akan lebih berusaha untuk menormalkan hubungan dengan lebih banyak negara Islam di rantau ini. Dan akhirnya, saya juga ingin memberitahu anda bahawa terdapat satu kumpulan baharu yang mungkin akan muncul pada masa hadapan dan tiada siapa nampaknya bercakap mengenainya. Dan itu adalah antara India, Israel dan UAE. Secara dua hala, hubungan antara negara-negara ini telah menjadi semakin kukuh dalam 6 bulan atau setahun yang lalu. Tetapi jika mereka bergabung secara 3 hala, ini mungkin boleh menjadi faktor perubahan besar untuk ketiga-tiganya. Betul. Sebenarnya saya hampir hendak katakan, anda tahu, kami mendapat tahu bahawa Netanyahu dan Modi sebenarnya telah berbual sebelum perjanjian ini ditandatangani. Jadi adakah anda fikir sudah ada mungkin rancangan sedang diatur untuk Israel, India, dan seperti yang anda katakan, UAE untuk bergabung bersama? Saya telah menulis tentang perkara ini secara meluas dalam 6 bulan terakhir. Dan saya juga berada di Israel membuat liputan tentang perang
perang selama kira-kira sebulan pada beberapa hari awal ketika Modi melawat Israel awal tahun ini. Jadi saya beranggapan bahawa sesuatu sedang diusahakan. Saya rasa apabila bercakap tentang inovasi di Israel, keupayaan pertahanan dan kapasiti dari segi logistik atau modal, apabila bercakap tentang UAE dan apabila bercakap tentang pembuatan serta skala yang boleh dicapai oleh India. Terutamanya apabila melibatkan pembuatan pertahanan contohnya. Israel memerlukan Iron Dome dan bateri. India mungkin boleh menghasilkan itu dalam masa beberapa hari saja. Dan sebab itulah secara dua hala, India dan Israel telah mewujudkan ketahanan bersama. Ini bermakna kedua-dua negara akan saling membantu. Dan ada latar belakang sejarah serta tradisi di sebaliknya. Dalam 25 tahun terakhir, Israel telah membantu India setiap kali India diserang oleh Pakistan. Begitu juga dengan India, India telah membantu, syarikat pertahanan India telah membantu. Jadi saya rasa mungkin akan ada pengumuman yang boleh mengubah keadaan dalam beberapa bulan akan datang.